Sayang abah sikit. Sayang abah sikit. Okey. Okey. Sayang sikit, sayang sikit, sayang sikit. Sayang sikit. Oh, nak sayang abah. Makan. Kebanyakan dalam hutan ni dia akan guna perangkap yang buat dengan besi ataupun perangkap musang yang besar tu. Mereka akan guna perangkap tu lah di dalam hutan ni. Lepas tu mereka akan isikan buah apa yang berbuah kuat untuk tarik landak tu datang masuk perangkap. Landak raya merupakan spesies rodentia ketiga terbesar di dunia. Ia terdapat di Sumatera, Semenanjung Malaysia, Borneo, melalui Tenggara China, Hainan dan Nepal. Mengikut taksonomi, ia diklasifikasikan di bawah order rodentia dan family Hystricidae atau Old World Porcupine. Puluhan tahun lalu, landak raya banyak didapati di kebun-kebun, kawasan ladang, perkampungan, hutan dan dusun buah-buahan. Walau bagaimanapun, sejak akhir-akhir ini adalah agak sukar untuk menangkap spesies ini. Pusat Pembiakan Landak Raya Kuala Ketil Kedah, kepunyaan Encik Syafiq sekeluarga, aktif dalam pembiakan landak raya. Ini kerana landak raya berpotensi untuk dibiakkan secara komersial sebagai sumber daging berprotein tinggi dan cara ini dapat melindungi populasinya di hutan. Di samping itu, penternak berlesen atau peladang berpeluang untuk mendapatkan kadar harga yang tinggi untuk landak raya hidup yang kadangkala boleh mencapai sehingga RM3,000 seekor. Spesies ini boleh hidup di dalam kurungan sehingga 27 tahun. Daging landak raya mempunyai peratus protein yang sama dengan daging lembu dan kambing. Maka ia boleh menjadi alternatif kepada sumber protein yang lain. Selain daripada itu, kandungan asid amino yang penting untuk proses penyembuhan luka yang agak tinggi dalam daging. Ya, sejak kami mula bela dia memang macam tu dah. Dia akan pusing bekas makanan dia sebelum kita bubuh makanan. Lepas bubuh makanan pun dia akan berceramuk. Dia bukan berceramuk dedak dah. Dia mungkinlah dia nak bagi ajak anak dia makan. Mungkin itu kot. Penternakan dan pemeliharaan spesies ini telah dilaporkan sejak berabad yang lalu. Sehingga kini, daging spesies ini masih disukai walaupun pengambilan daripada landak liar telah berkurangan dengan drastik. Keputusan daripada satu bancian yang dijalankan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia menunjukkan bahawa pengguna di Kuala Lumpur dan Selangor telah memberi respon balas yang positif ke atas masakan daging landak raya. Ini bermakna permintaan terhadap daging landak adalah tinggi di pasaran sebagai makanan eksotik. Landak raya memakan berbagai jenis makanan terutama tumbuhan seperti akar, ubi, daun dan buah. Keadaan kulit landak raya yang agak lembut memudahkannya untuk terkoyak dan cedera. Trauma ialah dalam bentuk luka melecet, lelasan dan tercucuk. Dia ni dalam hutan ya, kebanyakan dia akan duduk di celah-celah batu, di kawasan yang berbatu-batu dan kawasan yang berpayau sikit. Lagi satu, kalau dia makan pun dia akan cari pokok-pokok seperti kalau jerin ataupun pokok yang berbuah-buah dalam hutan lah. Dia suka yang makan buah-buah macam buah dekat kawasan Gunung Jerai, banyakkan buah jerin, buah dau. Dia akan turun makan. Lepas tu dia akan duduk tempat yang sejuk. Dia suka tempat yang sejuk-sejuk, tempat yang lembap-lembap. Landak melindungi dirinya dengan mengembangkan duri-durinya untuk menakutkan musuh. Namun,
landak amat jarang melepaskan durinya itu. Landak raya mempunyai 2 pasang gigi kacip, 2 pasang gigi geraham kecil, 6 pasang geraham dan tiada gigi taring. Giginya diadaptasikan untuk mengupas buah-buahan yang berkulit keras, vegetasi, invertebrata, mengoyak daging dan kulit pokok. Oleh kerana landak raya menggunakan giginya untuk menggigit, mengunyah dan makan, sebarang masalah yang berkaitan dengan gigi akan memudaratkan kesihatan dan jangka hayatnya. Pergerakan tidak normal gigi atas dan bawah semasa mengunyah, malocclusion, boleh berlaku ke atas landak raya disebabkan oleh penyakit yang mengubah kedudukan gigi di dalam mulut dan seterusnya menghalang pergerakan gigi yang normal. Malocclusion dirawat dengan motong gigi yang terlebih dari paras normal dan mengatasi masalah berkaitan. Kebanyakan daripada spesies landak mudah terkena jangkitan kuman salmonella yang disebarkan oleh rodentia melalui kontaminasi makanannya. Tanda-tandanya termasuk septicemia, salmonellosis dan penyakit adalah zoonotic. Langkah-langkah biokeselamatan perlu dilaksanakan di semua ladang ternakan. Cara mengawal penyakit landak raya yang dibela di dalam kurungan ialah dengan menjalankan program pencegahan cacing setiap 3 bulan. Penggunaan celup kaki dan tayar, kuarantin dan mengurangkan tekanan. Dengan memeriksa bahagian ventral landak raya, jantina spesies ini dapat dikenal pasti. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan kotak atau sangkar yang direka khas dan boleh dinaikkan untuk melihat bahagian ventral landak. Alternatif lain ialah dengan menggunakan ubat sedatif atau penenang yang akan memudahkan untuk melihat jantina landak. Testis landak raya terletak di dalam skrotum semasa musim pembiakan. Penis landak diarahkan ke belakang. Rongga luar organ kelamin landak raya kelihatan serupa, tetapi amat berbeza jika diperiksa secara dekat. Landak raya yang dibela di dalam kurungan jarang mati akibat daripada penyakit. Masalah utamanya ialah pergaduhan sesama sendiri di dalam sangkar atau cedera disebabkan oleh keadaan kesesakan. Jantina dia pun macam ni juga. Kita masukkan ni. Kemudahan untuk menyimpan landak raya perlu mempunyai kawasan khas bagi menyimpan landak yang cedera atau sakit. Landak raya perlu dirawat dan dipantau oleh kaki tangan yang berpengalaman. Ini betul lah. Chip ni kita akan cucuk masa kita nak jual dekat pelanggan kita untuk menandakan yang landak ni kita yang punya dari kandang kita lah. Kita akan tanda chip dengan nombor, dia ada nombor dalam ni, nombor chip ada dalam ni. Jadi kita akan cucuk masa kita nak jual dekat pelanggan lah. Dia punya scan lah. Okay. Kesan luka akan mudah pecah semasa pengangkutan, terutamanya dalam sangkar yang dibuat daripada jaring besi. Luka jenis tercucuk disebabkan oleh duri lawan semasa pergaduhan. Luka ini, jika tidak dirawat, akan bernanah dan berulat. Landak ni dah bunting dah ni. Tunggu hari je nak beranak. Dia kalau beranak, dia selalunya seekor atau 2 lah. Kalau landak yang matang, dia akan beranak 2 ekor. Bila dia start beranak 2 ekor tu, dia akan sentiasa beranak 2. Lagi satu dia bila dia nak beranak tu, dia akan luruhkan bulu dia. Bulu yang kecil-kecil ataupun dia duduk menyendiri kat sekor-sekor dia. Dia tak aktif lah. Bila dia beranak tu,
dia akan menyusu. Susu dia bahagian tepi, dia tak macam kucing tengah dada dia, tapi dia bahagian tepi. Dia akan, bila dia beranak, kita akan tengoklah dia sayang anak ataupun tak. Kalau dia sayang anak, kita tak perlu ambil lah, kita biar dia jaga sendiri. Secara amnya, rodentia mempunyai 2 hingga 6 pasang mame. Terdapat 3 hingga 4 pasang mame di bahagian sisi landak raya. Duri sama ada tidak ada atau tumpul di bahagian kelenjar mammary. Landak raya betina yang menyusu bagi mengelakkan kecederaan kepada anak yang sedang menyusu. Masalah utama yang dihadapi untuk mengkomersialkan landak raya ialah untuk memastikan supaya semua haiwan betina dewasa dapat melahirkan anak. Fisiologi pembiakan untuk spesies rodentia berbeza-beza di antara satu sama lain. Spesies yang besar hanya membiak setahun sekali. Kesemua landak raya betina yang dibela dalam satu kumpulan yang besar tidak mampu untuk beranak pada satu masa yang sama. Mula-mula kau ambil dia daripada umur sehari. Lepas tu kau bela, bagi susu sendiri, bela sendiri. Tak bagi dah dekat mak dia. Dia punya sifat, dia suka manja macam ni lah. Macam kita manja, buat manja kucing tu macam tu. Tapi dia memang dia sifat dia manja lah. Dia suka minum susu, suka minum buah. Sekarang dah besar ni, dia makan buah, nasi, semua dia makan. Apa yang kita makan, semua dia makan. Tak jual lah sayang, sebab yang ni bela macam dengan anak sendiri lah. Siang malam pun bangun bagi susu macam baby. Memang tak jual lah, kalau ikut pembeli ramai yang nak beli, yang tahu nak beli. Okey. Nak tukar. Okey. Sayang sikit dulu. Sayang. Landak raya disenaraikan sebagai vulnerable di bawah the World Conservation Union (IUCN) Red List of Endangered Animals. Di Malaysia, landak raya ini dilindungi di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716, yang memerlukan permit dan lesen khas daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara untuk memburu, membela dan membunuhnya. Walaupun landak raya mudah untuk menyesuaikan diri kepada persekitarannya, kebanyakan daripadanya hidup di hutan dan ladang. Dalam keadaan liar, haiwan ini membina dan menggunakan terowong ke dalam tanah dan lubang pada pokok-pokok sebagai tempat tinggal. Penghalang utama dalam proses pembiakan secara semula jadi ialah bilangan anak yang terhasil adalah terhad kerana bergantung kepada pusingan pembiakan untuk setiap spesies dan variasi berbeza di antara spesies. Penyakit yang melibatkan struktur anatomi organ pembiakan serta fungsi fisiologinya akan menyebabkan kelewatan atau kegagalan program pembiakan spesies ini. Gangguan ke atas pembiakan ini boleh disebabkan oleh fakta-fakta yang telah mencegah aktiviti luteal sepenuhnya atau ovulasi seperti di dalam spesies Cape porcupine, Hystrix africae australis dari Afrika. Okey, di sini ada seekor anak landak raya berusia 2 bulan. Kita boleh tengok macam mana dia ketawa bila digeletekkan. Pengasingan awal anak daripada ibu boleh menggalakkan ibu landak raya untuk membiak sekali lagi. Makanan yang seimbang untuk anak landak raya dapat mempercepatkan umur pembiakan
atau mencapai saiz yang boleh dipasarkan. Kanibalisme dan membunuh anak dilihat berlaku di dalam kumpulan landak raya yang dibela di dalam kurungan. Jadi, ianya penting untuk memisahkan ibu dan anak landak raya daripada kumpulannya, terutama pada hari-hari awal selepas melahirkan anak. Landak raya mempunyai saluran pencernaan yang ringkas, tapi bahagian sikum yang besar dikaitkan dengan penghadaman selulosa oleh mikroorganisma dan juga sebagai ruang penapaian. Secara amnya, makanan landak raya sama dengan spesies rodentia yang lain dan bersifat omnivora, walaupun kebanyakan daripada spesies ini memakan daun atau sayuran dan ubi. Makanan atau produk sampingan yang sesuai bagi menyediakan formula makanan landak raya termasuklah produk asas tani seperti nenas, kelapa sawit, kelapa, jagung, batang sayur, kacang soya, tebu, produk buangan pasar basah seperti sayur, ikan, daging dan buah-buahan. Di sini saya ingin menunjukkan tempat telah 2 kali saya jumpa landak melintas daripada hutan masuk ke belukar. Di sini kita tengok jalan dia ya. Okay, ini berlorong. Biasa landak dia lalu dia akan berlorong, dia ada denai dia. Ni ada kesan duri landak lah. Kesan duri landak yang tercicir masa dia melalui jalan ini. Kat sini biasa landak dia akan makan biji-biji getah atau buah sawit yang ada di sepadan hutan kampung ini. Landak raya lebih aktif pada waktu malam, memusnahkan tanaman dan dusun buah-buahan dan balik ke sarangnya pada waktu subuh. Landak raya ialah jenis haiwan daratan dan tidak memanjat pokok, tapi berkebolehan untuk berenang dengan baik. Kita pegang pun dia diam je. Ini betul-betul lah kita. Ni kalau ajar ni jinak ni. Ni kalau kita ambil je ni, kita bagi dia susu. Dekat sini ada anak landak berusia 1 hari, baru dilahirkan hari ini. Dekat sini kita boleh tengok fizikal dia, mana keadaan dia mengentak kaki, menunjukkan tanda-tanda dia panik atau waspada lah, dia marah. Dia nak protect untuk diri dia daripada kita ni yang nak sentuh dia lah. Sini saya bawa keluar tujuan untuk melihat jika ada kecederaan pada anak ni yang baru dilahirkan. Mengambil landak raya liar secara sah atau haram telah diamalkan sejak beberapa tahun yang lalu. Seperti babi hutan, landak raya juga dikenali sebagai musuh tanaman, terutamanya di ladang-ladang besar dan dusun. Maka pembunuhannya dianggap wajar di dalam keadaan liar. Pemangsa utama landak raya ialah manusia dan kadangkala harimau. Status populasi hidupan liar makin berkurangan dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini dan akan berterusan kecuali langkah-langkah berkesan diambil untuk mengurangkan ancaman luaran terhadap populasi ini.